صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلاة وسلاما دائمين متلازمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengurusi Masjid, tuan-tuan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, hadirin muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat kasih sayangnya Allah kepada kita. Pada malam ini Allah pertemukan kita, kurniakan kepada kita kesihatan yang baik. Allah berikan kepada kita kelapangan masa dapat bersama-sama saya dan juga tuan-tuan sekalian dalam Masjid As-Salihin. Nama masjid tuan-tuan sedap, As-Salihin. Sudah pasti mereka yang menjadikan masjid ini sebagai tempat yang paling banyak ditujui dalam kehidupan mereka, pasti orang itu orang saleh. Muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bila Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk terus berjalan dan melangkah kaki mengerjakan ibadah kepada Allah, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita kena syukur sungguh-sungguh. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh kita baca satu doa. Bahkan Nabi sendiri melazimi doa ini. Doa apa? Allahumma inni as'aluka fi'la khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh kita baca doa ini. Ya Allah, tolong bimbing aku, jadikan diri aku ni segala perbuatan amal harian yang aku laksanakan setiap hari dalam hidup aku baik-baik belaka. Tolong bagi jadi perangai aku, akhlak orang yang baik. Wa tarakal munkar, ya Allah, tolong bagi jadi timbulkan satu perasaan dalam diri aku
rasa jijik, rasa meluat, rasa benci kepada kemaksiatan. Wa hubbal masakin, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, dengan rahmat kasih sayangmu ya Allah, tolong bagi jadi aku satu orang manusia yang ada dalam diri, yang ada dalam perasaan, dalam hatinya perasaan cinta dan kasih kepada orang miskin. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW, Nabi suruh kita baca doa ini. Bahkan Nabi minta supaya 3 benda itu bagi jadi hari-harian dalam hidup Nabi. Setiap hari Nabi baca doa ni. Hadirin muslimin muslimat sekalian, kita nak jadi orang yang baik, kita nak jadi orang yang saleh. Sebab kita tak tahu amal ibadah yang mana satu yang kita lakukan, amal itu Allah pandang. Boleh jadi sedekah kita, boleh jadi salat kita, boleh jadi semua amal ibadah yang kita buat, satu pun Allah tak pandang. Boleh jadi kebarangkalian tu tinggi tuan-tuan. Kita tak tahu mana satu amal ibadah yang kita buat yang Allah pandang, Allah terima amal itu. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah malam ni kita akan meneruskan pengajian kitab kita seperti biasa. Sebab itu tuan-tuan, jangan pernah rasa jemu bila duduk dalam majlis ilmu. Bila duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan, jangan pernah rasa jemu, jangan pernah rasa boring. Walaupun ustaz yang datang kadang-kadang rasa tak best. Kadang-kadang ada ustaz tu okey, kena dengan selera kita. Ada yang kadang tak kena dengan selera kita. Tapi Nabi sebut dalam hadis Nabi kata apa tuan-tuan? Man talabal ilm, siapa yang menuntut ilmu, siapa yang duduk di atas dunia yang menuntut ilmu, falahu ajrun, diberikan ganjaran pahala seperti mana jihad fi sabilillah hatta yarji'. Allah bagi ganjaran pahala kepadanya sama macam dia ni berjihad di jalan Allah sampai dia balik rumah. Man kharaja fi talabil ilm, siapa keluar daripada menuntut ilmu, keluar daripada rumah tadi sembahyang, kemudian zikir, doa, duduk dalam majlis ilmu, sat lagi habis tuan-tuan balik sampai di rumah, stop masuk dalam rumah, tak dapat pahala jihad tu, habislah. Ustaz, jadi ustaz kami duduk dalam ni dia duduk dapat pahala seperti mana jihad fi sabilillah. Ni hadis Nabi. Nabi kata man talabal ilm takaffalallahu lahu birrizqi, siapa yang menuntut ilmu Allah cukupkan rezeki dia. Duit tak banyak tapi senang tuan-tuan sekalian. Sebulan 2,000, 1,500, tapi tak minta pada siapa, boleh belah anak 5. Rupanya tuan-tuan, dalam banyak amalan ada satu amal yang kita duk buat setiap malam, walaupun boring, walaupun tak kena dengan selera kita, tapi kita duduk dalam majlis ilmu. Kata Nabi SAW, takaffalallahu lahu birrizq, Allah jamin tuan-tuan, Allah cukupkan rezeki kepadanya. Tak dapat 15,000 pun tak apa. Yang banyak gaji 15,000 tuan-tuan, nak 20,000 tak cukup. Yang 20 nak 50. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kerana apa rezeki tak cukup? Tak ada garanti daripada Allah. Sebab dalam hidup dia tak pernah duduk dalam majlis ilmu. Allah jamin. Tak ada jaminan rezeki itu cukup. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah malam ni kita tengok sebuah hadis Nabi SAW. Hadis yang ke-6 tuan-tuan, hadis yang ke-6 dalam kitab 40 hadis penawar hati. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil mauti wa 'indahu qadahun fihi ma'un wa huwa yudkhilu yadahu fil qadahi thumma yamsahu wajhahu bil ma'i thumma yaqul
Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Rawahu Tirmidzi. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi sakaratul maut. Di sisinya ada sebuah mangkuk yang berisi air. Wa indahu qadahun fihi ma, sebelah dengan Nabi ada satu mangkuk berisi air. Wa huwa yudkhilu yadahu. Kemudian Nabi baginda memasukkan tangannya ke dalam mangkuk tersebut, lalu yamsah wajhahu, baginda menyapu mukanya bil ma, dengan air. Thumma yaqulu, sambil Nabi duk sapu, Nabi kata apa? Ya Allah. Nabi berdoa, ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku untuk menghadapi kepedihan mati dan sakaratul maut. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis riwayat Tirmidzi. Jadi malam ni kita nak tengok satu hadis yang Nabi sebut berkaitan dengan satu kepastian. Saya, tuan-tuan, kita semua akan lalu satu perasaan, satu detik yang cukup dahsyat, cukup getir dalam hidup kita. Para hadirin sekalian, hari ini kita duk dengar kawan saudara kita mati. Satu hari nanti kawan dan adik-beradik, bini kita juga akan mendengar berita kita akan mati. Duk tengah tungutan, siapa nak dengar cerita siapa dulu? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kan tuan-tuan, kita dengar nasyid, ada satu nasyid yang dulu selalu main dalam TV lah ni korang. Sebab TV ni tuan-tuan, dia kalau boleh dia tak mau orang ingat mati. Sebab kalau manusia ingat mati lebih, channel TV3 tu tuan-tuan, drama yang pukul 7 tu tak laku. Jadi televisyen ni, jenis-jenis lagu yang ingat mati ni, dia tak main. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan yang kedinginan. Tiada lagi diguna harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah dia pembela kita. Tuan-tuan ada dengar dalam TV3 nasyid ni? Tak ada. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita nak tengok hadis yang Nabi SAW kata Aisyah, aku ada dalam saat Nabi berada dalam keadaan sakaratul maut, hampir dekat nak mati. Aku tengok satu demi satu peristiwa ni berlaku di hadapan mataku. Sebab itu Sayyidina Umar pernah tanya satu orang sahabat, Ka'ab al-Ahbar, wahai Ka'ab, jelaskan kepada kami berkaitan dengan kematian. Umar tanya satu orang sahabat. Lalu kata Ka'ab, wahai Amirul Mukminin, kematian itu seperti mana kamu memasukkan sebatang pohon yang berduri di dalam rongga tubuh badan kamu, kemudian kamu hentak sekuat-kuatnya. Sakitnya kematian itu. Siapa yang jawab? Satu orang sahabat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, tujuan kita hidup di atas dunia ni nak mati.
Tujuan kita hidup di atas dunia, kita nak mati. Hidup dah. Habis sebab apa hidup? Hidup untuk mati. Mati untuk hidup. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. An-nasu yamutuna ala ma tuhibbun. Manusia dia akan mati dengan apa yang dia suka buat setiap hari. Saya pernah cakap lah tuan-tuan dulu. Setiap hari. Umur 30 tahun, 50 tahun tuan-tuan dah kena sabit penyakit kencing manis. 70 dia mati. Doktor kata dia ni mati sabit kencing manis. Setiap hari duk ulang pergi hospital, sambil duk tunggu turn nombor dia nombor berapa, tok jatuh di hospital tu mati. Muslimin muslimat, hidup kita di atas dunia ni tak lama. Jadi bila kita hidup di atas dunia tak lama, maka kita nak buat amalan, kita nak push amal itu ke akhirat. Nak push amalan itu ke akhirat. Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh satu orang pemuda. Satu hari tuan-tuan, Imam Hasan Al-Basri jalan di satu kampung. Bila dia sampai di satu kampung, tuan-tuan, dia tengok satu orang wanita tengah menangis. Hasan Al-Basri berdamping dengan wanita tadi. Wahai wanita, wahai ibu, kenapa kamu menangis? Kata wanita tadi, macam mana aku tak menangis? Yang duduk dalam rumah tu suami aku baru mati. Tak ada wasiat harta lagi pun. Yang duduk dalam rumah tu suami aku baru mati. Kata Hasan Al-Basri, wahai wanita, jangan kamu berasa sedih. Sebab dia telah melalui 3 perkara yang kamu tak lalui lagi. Apa dia tuan-tuan? Wajhul malakatul maut wa qad ra'a. Dia dah tengok rupa paras malaikat maut yang kamu tak tengok lagi. Sebab itu para hadirin sekalian, orang yang dah mati dia melalui 3 perkara. Marartu wa qad dha, kata Hasan Al-Basri. Dia dah rasa sakit mati yang kamu tak rasa. Maka luhu finnar awil jannah wa qad araf. Dia dah tahu tempat dia syurga ke neraka ke yang kamu tak tahu. 3 benda ni tuan-tuan, kita semua tak tahu. Tapi ayah kita yang duduk di alam barzah, dia dah rasa dah 3 benda ni. Dia dah rasa dah 3 benda ni. Muslimin muslimat, batu mati tak tunggu baik. Mati tak tunggu baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau duduk di atas dunia, kita semua akan mengalami saat sakarat, yang pasti kita semua akan mati. Maka tuan-tuan, buat persiapkan amalan nak push ke alam akhirat, nak masuk ke alam barzah. Kalau yang tak boleh baca Quran, minta, ya Allah jangan bagi mati, ya Allah, aku nak bagi alim ilmu Quran dulu, bagi boleh baca Quran dulu. Ya Allah, aku ni lemah sungguh baca Quran. Waktu muda sibuk tuition bahasa Inggeris masuk, bab saham kita masuk, semua bab dunia kita cepat, tapi bab akhirat tuan-tuan kita lambat. Doa pada Allah, ya Allah panjang umur, tahan sat, jangan bagi aku mati lagi ya Rabb. Aku nak jadi satu orang yang alim, boleh baca Quran. WhatsApp boleh baca tuan-tuan, akhbar, The Star boleh baca, tapi sedih tak kalau Al-Quran tak boleh baca, sedih. Orang yang soleh bila dia mati tuan-tuan, Imam Ahmad Ibn Hanbal bila dia mati, 2 juta orang datang solat jenazah dia. 2 juta orang datang solat jenazah dia di Baghdad pada ketika itu. Sebab itu para alim ulama nak kategorikan satu-satu orang itu orang soleh, antaranya tanda-tandanya apabila di hari pengakhirannya ramai orang datang mensolatkan jenazahnya. Ini tanda orang soleh. Tanda orang soleh.
Saya ambil contoh arwah Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat, Menteri Besar Kelantan, yang datang semayang, dia pun tak pernah kenal pun. No, belah utara, selatan, pantai timur, semua pakat turun semayang sampai ke atas jalan. Jenazah tu tuan-tuan sekalian, jenazah tu ni nak usung ni jenazah eskort lagu tu. Di Pakistan satu ketika dulu, satu orang ulama besar, bila dia mati tuan-tuan, penuh jalan jenazah ni main passing macam ni. Ni passing lagu ni, tak ada tempat, tak boleh jalan. Tanda orang soleh. Kita doa, Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya taman-taman daripada taman syurga, jangan jadi kuburnya lubang-lubang daripada lubang api neraka. Maksud dua alam ni tuan-tuan, alam kubur, alam akhirat. Kita akan melalui 4 fasa. Satu, alam janin. Yang kedua, nama alam dunia. Yang ketiga, alam barzah. Yang keempat, alam akhirat. 4 benda ni, siapa makhluk yang bernafas, dia akan lalui ke-4 fasa ini. Bila imam semayang, sebelum imam bagi salam, Nabi suruh kita baca doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Tuan-tuan, ni bukan saja-saja Nabi suruh baca. Nabi suruh kita baca benda ni, doa ni bukan saja-saja. Kalau kita ikutlah apa yang Nabi suruh, sehari kita baca 5 kali paling kurang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila baca hadis kullu nafsin dha'iqatul maut, dalam ayat Quran Allah sebut setiap yang hidup pasti akan merasai mati. Semua yang hidup pasti akan merasai mati. Sebab tu kata Sayyidatina Aisyah, kata Sayyidatina Aisyah, aku tak heran tengok seseorang itu mati dalam keadaan sakit. Aku tak merasa pelik melihat seseorang itu berada dalam sakarat, kerana suami aku Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merasai sakaratul maut. Bahkan Nabi doa, ala innalil maut ala innalil maut la sakarat, kata Nabi. Nabi kata tuan-tuan, ya Allah, mati ni sakit sungguh. Innalil mauti la sakarat, mati ni sakit. Nabi doa, ya Allah, tolong bagi ringan mati Nabi. Tu Nabi tuan-tuan, hak tak ada dosa, hak tak kata orang, hak tak maki orang, yang tak cari salah orang. Aisyah kata apa? Nabi ambil, masukkan yamsah wajhahu bil ma', masukkan tangan dia dalam bijana, kemudian dia sapu muka. Sebab apa tuan-tuan? Kerana sakit. Nabi ajar kita baca doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Tuan-tuan, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, tolong ya Allah, tolong bantu aku, ringankan sakaratul maut. Sakit mati ni semua akan sakit tuan-tuan. Sebab itu para hadirin sekalian, hakikat kematian seseorang itu apabila manusia berpisah roh dan jasad. Itu hakikat. Apabila roh berpisah dengan jasad, pada ketika itu tidak ada lagi Quran, tidak ada lagi sedekah, tidak ada lagi selawat, tidak ada lagi berumah tangga, tidak ada lagi sebarang ibadah kepada Allah. Tuan-tuan nak pegang Quran, peganglah ni. Berasa nak baca suratul Mulk, baca malam ni. Berasa nak semayang sunat taubat, malam ni buat. Berasa nak buat apa saja hal-hal ketaatan kepada Allah, jangan tangguh, terus buat. Kerana apabila roh berpisah dengan jasad, maka pada ketika itu tuan-tuan, tidak ada lagi nama kehidupan, bahkan tidak ada lagi nama ibadah. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum zadathum imanah. Orang yang soleh tuan-tuan, bila dia ingat berkaitan dengan ayat-ayat Allah, bila baca saja ayat tentang
tentang kematian, maka tuan-tuan hati mereka bergetar-getar, bahkan tak sanggup nak pejam mata lena pada waktu malam kerana duk rasa esok nak mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tina al-yaqin. Nabi suruh kita beribadah kepada Allah, buat amal ketaatan kepada Allah, sembah Allah sampai sehingga hujung nyawa kita. Kita hidup di atas dunia, tuan-tuan, nikmat kita kecapi ini sejengkal sahaja. Apabila seseorang itu berada dalam keadaan sakaratul maut, orang yang baik, orang yang saleh, kata Nabi SAW, malaikat akan turun fayajlisanihi, akan turun duduk di sebelahnya. Sebab itu para hadirin, bila orang berada dalam keadaan sakarat, Nabi kata apa? Laqinu bimautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang berada dalam keadaan sakarat itu la ilaha illallah, perkataan yang cukup mudah. Tuan-tuan, tak payah bergerak bibir pun, la ilaha illallah, hanya gerakkan lidah saja. Cuba tuan-tuan gerak tengok, la ilaha illallah. Orang mati ni tuan-tuan, dia kadang dia tengangah, la ilaha illallah. Ni ada tengangah ni. Kalau duk tengangah mulut tu, tak minggu ni, minggu depan mati. Jaga. Orang mati ni dia macam tu tuan-tuan, mata dia terbuka. Kita yang kena tutupkan mata orang mati. Hak jenis mati mata tertutup tu drama Melayu, cerita Melayu. Kalau cerita orang putih mati mata terbuka. Tapi kalau drama Melayu, mati mata tertutup dan minta maaf dan wasiat harta, tu drama Melayu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, orang yang saleh apabila malaikat datang kepadanya, malakatul maut, Israel ni tuan-tuan, hadisnya lemah. Yang sahihnya malakatul maut, malaikat maut. Dalam hadis Nabi, malakatul maut. Para hadirin, apabila roh yang saleh, malaikat datang untuk ambil rohnya, cabut rohnya daripada badan. Roh orang yang soleh tuan-tuan, sebut dalam hadis Nabi, kalaulah roh itu roh yang soleh, apabila dia melihat matahari hampir nak terbenam, dia akan minta kepada Allah, ya Allah, aku nak solat dulu, aku nak semayang dulu ya Allah. Ya, roh orang yang soleh. Lalu pada ketika itu malaikat akan kata apa? Wahai si fulan bin si fulan, saat dan ketika ini tidak ada lagi solat buat kamu, tidak ada lagi ibadah buat kamu. Tuan-tuan, orang biasa semayang. Tuan tengok para tok-tok guru, kita tengok tok-tok guru, para alim ulama, kan? Saya tak ingat dah tok guru apa tuan-tuan, bila dia duduk di hospital sampai waktu dia bangun semayang, otak dia tak boleh jalan, tak sedar, tapi sampai waktu dia suruh bini dia ambil wuduk. Tak silap saya, arwah tok guru ni Aziz, tak silap saya, sampai masuk waktu dia terjaga, dia suruh bini dia ambil wuduk. Pas semayang terus tak sedar, sampai masuk waktu azan dia bangun, dia jaga. Sebab apa tuan-tuan? Orang soleh. Kita boleh duduk merasa kemas lah ni pasal kita tak bertarung nyawa lagi. Manusia tuan-tuan lagi dia tak bertarung dengan sakaratul maut, tak bertarung dengan sakaratul maut, dia boleh duduk sembang kemas. Bila dia mula bertarung dengan sakaratul maut, Allah, tak payah bertarung dengan sakaratul maut lah. Para hadirin sekalian, saya baru-baru ni pergi ke Terengganu. Lepas kuliah tempat tuan-tuan, selang seminggu saya pergi Terengganu. Kami pergi satu pulau, Pulau Kapas. Balik daripada pulau tuan-tuan, bot tu boleh naik 12 orang passenger. Dia tulis kat situ, Jabatan Laut, hak penumpang 12. Kami naik berapa? 40 orang. Sebelum naik tu tuan-tuan, tekong tu pun duk sebut dah, ni cuaca tak berapa cantik kan? Nampak ombak putih-putih di tengah-tengah tu, kita nampak putih-putih, masuk angin kuat. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian,
Mula-mula dia loading 30 orang. Ada makcik lagi nak naik, dia kata makcik tak boleh, kami dah penuh ni, berat ni, cuaca tak baik, makcik tunggu. Lepas tu elok bot jalan tuan-tuan, dapat satu panggilan, satu orang budak kena obor-obor. Budak tu kena obor-obor. Jadi driver bot ni kesian. Satu keluarga duduk menangis ni, minta tolong saat nak balik, nak tunggu bot yang kedua lagi 45 minit, lambat. Jadi bot kami ni, dia tekong tu, dia ambil bot nelayan tu, pergi pulau, ambil budak kena obor-obor tu, datang ke tempat kami duduk ni, atas bot ni, passing di tengah-tengah laut tu. Dia cakap nak naik 4 orang, 10 orang naik. Daripada 30 jadi 40. Jaket keselamatan ada 12. Kita hati okey lagi masa tu. Bila bot jalan 10 minit tuan-tuan, alun mula tinggi. Alunan ombak mula tinggi. Bot tu jadi lagu tu. Wow. Jam tu lah. Ya Allah. Tuan nak sebut siapa? Nak cari siapa? Hujung sana kita nampak daratan. Saya 5 orang waktu tu tuan-tuan yang pakai jaket, saya dengan bini saya. Anak 3 orang tak pakai. Nak selamat siapa? Kalau bot ni karam, nak selamat siapa? 40 orang dalam bot tuan-tuan. Ni dia. Tekong bot tu muka jadi biru. Muka tekong bot tu jadi biru. Macam-macam lah. Ada satu orang pakcik ni kata, "Tompak aku tak naik dah bot ni. Tak main dah pulau." Orang Kedah, tak main dah pulau ni. Lah. Ni duk lagu tu. Depan bot tu nak masuk dengan air lagi. Saya ingat banyak tu ya. Ni duk main lagu tu. Belakang banyak tu. Ni dia bot duk lagu tu. Masa tu dalam kepala otak duk terbayang 20 orang pemancing karam di Bacok, Kelantan. Ingat tak? Pemancing yang duk mancing tu main satu ombak, bam, bubur sekali, 9 orang ke 8 orang mati. Saya duduk bayang, habis dah kali ni, habis dah. Masa tu, ya Allah, tolong sambung nyawa aku, ya Allah. Minta Allah sambung nyawa. Nak minta kat siapa? Nak minta kat Datuk Seri, Tan Seri? Tak guna. Bila kita berada dalam keadaan masa tu tuan-tuan, tak ada lain lah. Duk bayang, ya Allah, aku tak ada tempat lain, ya Allah. Mohon semua, ya Allah, selamat aku. Bila bot tu belaga dengan jeti tu, belaga tu, dia lupa hak tadi tu. Bot tu belaga dengan jeti tu, hilang tu perasaan yang takut tadi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nabi SAW satu hari dengan para sahabat. Dok, saya nak cerita betapa takutnya kita dengan mati apabila kita berada dalam keadaan ketika itu tak ada siapa boleh bantu kita. Masa tu kita ingat Tuhan. Tuan-tuan naik kapal terbang, duduk dekat sayap kapal terbang. Pilot buat pengumuman cuaca tak cantik. Tuan-tuan pun duduk tepi tingkap, tengok tingkap, sayap kapal terbang duduk gede-gede lagu tu. Tuan-tuan rasa macam mana? Rasa senang tak? Tak rasa senang. Dia langgar awam bunyi guguk lagu tu. Dan masa tu nak minta kat siapa? Nak minta dekat siapa? Minta pada Allah. Kapal terbang cecah saja tanah pun lupa dah hak kejadian tadi ni. Ini manusia. Nabi SAW satu hari tuan-tuan, apabila Nabi dengan para sahabat satu hari menguruskan satu jenazah Ansar, kata para sahabat pada ketika itu, kami tengok Nabi duduk, sahabat duduk tengah gali kubur, Nabi berada di kubur bersebelahan dengan para sahabat. Masa tu Nabi duduk kepak ranting. Nabi ambil ranting pokok, Nabi duduk cucuk tanah tu, duduk cucuk. Sahabat kata, kami mendengar Nabi SAW sebut pada ketika itu, pohonlah perlindungan dengan Allah dari azab kubur. Nabi pegang ranting tu, ud. Arab sebut ud, ranting tu.
Nabi pegang tu, Nabi duk cucuk tanah. Lalu Nabi kata, pohonlah perlindungan daripada Allah. Azab sakaratul maut, azab kubur. Nabi pesan 3 kali, Nabi ulang sambil Nabi duk cucuk. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masuklah. Azan sambung ke azan berhenti terus? Azan berhenti terus kan? Azan berhenti terus selalu. Azan kita lajak 10 minit, habis 10 minit tu boleh? Okey, azan luar. Azan habis 10 minit ni tak berhenti. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah wassalatu qama syarah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apabila pertama kali kita melihat wajah malakatul maut pada ketika itu, seseorang itu akan mengetahui tempatnya makanuhu finnar awil jannah.
tengok saja rupa parah bila malaikat datang fayajlisanihi, akan duduk di sebelahnya. Pada ketika itu dia tahu dah dia ni ahli syurga atau ahli neraka. Pasal malaikat akan datang, malakatul maut dalam pasukan malaikat ini akan turun kepada kita pada satu-satu orang itu dalam keadaan dua bentuk, baydul wujuh dan su'ul wujuh. Rupa yang cantik putih berseri dan rupa yang hitam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata ulama, apabila manusia terpandang rupa malaikat azab pada ketika itu, hilang nikmat dia hidup di atas dunia. Kalau umur 60 tahun, hilang semua 60 tahun yang dia hidup di atas dunia tu. Seolah-olah dia hidup di atas dunia, tidak ada kenikmatan yang dia pernah kecapi. Hilang rumah dia, hilang kereta besar, hilang rumah besar, hilang bini cantik, hilang anak-anak, hilang semua apabila dia pandang saja rupa malaikat azab. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bahkan pada ketika itu Allah sebut dalam Quran, kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Tuan-tuan, ayat ni Allah cabar kita. Idza balagatit taraqiya wa qila man raq, bila mana nyawa kamu berada di halqum ini, siapa boleh bantu kamu? Qila man raq, siapa boleh bantu? Tak ada apa dah. Yang kita berdoa bihusnil khatimah, bihusnil khatimah, bihusnil khatimah ni sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau boleh, bukan kalau boleh, kita nak dalam hidup kita, pengakhiran hidup kita ini tuan-tuan, kita tak pandang langsung rupa malaikat azab dalam keadaan kita sakaratul maut. Sebab tu Allah sebut dalam Quran khitamum misk. Allah sebut dalam Quran pengakhiran itu kasturi. Siapa kamu di awal kehidupan kamu, yang tu Allah tak ambil tahu dah. Dulu dia ni satu orang penjenayah, memang kaki jahat, rompak bank, bunuh orang, semua ada. Tapi pengakhiran dia kasturi, yang akan menjadikan dia ni ahli syurga ataupun ahli neraka. Malaikat datang lalu menyeru kepada seseorang itu, ya ayyatuhan nafs, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Malaikat suruh, wahai nafsu yang baik, keluarlah kamu mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan bayang kalau orang itu orang yang saleh, apabila malakatul maut berhadapan dengannya, dia hidup di atas dunia, dia buat amal kebaikan, nak tunggu mati. Bukan nak mati baru buat baik, tidak. Kita duduk di atas dunia tuan-tuan, buat baik, hari-hari kita tunggu mati. Ini amalan para alim ulama. Bila roh sendiri berkehendak untuk keluar, tuan-tuan bayang betapa mudahnya. Nabi sebut dalam hadis Nabi, Nabi kata apa? Fatasilu kama tasilu qatrati minas siqa. Nabi sebut dalam hadis Nabi, kalian akan tengok pada ketika itu seperti mana seseorang itu memegang bijana air, kemudian dituangkan air itu masuk ke dalam gelasnya. Fatasilu kama tasilu qatrati minas siqa. Mudahnya roh yang baik itu akan keluar daripada tubuh badan itu. Waktu bila tuan-tuan, waktu suasana tengah duk kucak kacir, waktu orang duk datang baca Yasin, kiri duk dengar baca Yasin, kanan duk baca Yasin, ada yang duk buat tahlil, ada yang duk baca Quran. Waktu kita menghadapi saat getir itu, pada ketika itu manusia akan memerhati rupa parah malaikat. Pada ketika itu dia boleh tengok anak dia yang mana baca Quran, yang mana duk isap rokok, yang mana anak duk cari keran tanah, yang mana anak yang duk sibuk tengok TV, yang mana menantu sibuk duk cari.
cari geran tanah, masa tu boleh tengok lah. Roh dia akan tengok. Sebab itu Amr bin As ketika mana dia nazak, tuan-tuan sekalian, dia pesan kepada sesiapa yang datang nak menziarahinya, dia pesan dalam keadaan sakit. Amr bin As dia pesan apa? Jangan kalian datang menziarahi aku pakai pakaian yang berwarna merah. Aku bimbang, takut roh aku tidak mahu keluar kerana takut melihat kemerahan itu. Sampai macam tu sekali, tuan-tuan sekalian. Yang kita semua tahu perjalanan roh orang yang baik ini, tuan-tuan, 500 tahun perjalanan dah berwangi. Bahkan malaikat akan panggil roh orang yang soleh dahlah keluar dalam keadaan mudahnya roh orang yang soleh ini keluar tanpa dipaksa, tuan-tuan. Ajak anak pergi Aeon, memang tempat dia suka, tuan-tuan. Kata pula nak makan KFC di Aeon, dia seronok ataupun tidak, tuan-tuan, tak payah suruh. Dia siap-siap, dia prepare, dia tunggu. Kadang duduk dalam kereta siap. Bila satu tempat yang dia tak suka, bila dia tak mau pergi, tuan-tuan paksa dia, tarik dia masuk dalam kereta. Ni, tuan-tuan, ibarat satu orang pergi dalam keadaan rela dan satu orang pergi dalam keadaan paksa. Lalu roh orang yang soleh akan dibawa sampai di pintu langit. Malaikat tanya, siapakah si fulan ini? Roh siapakah ini? Wanginya malaikat yang menjaga langit apabila sambut roh orang yang soleh. Lalu pada ketika itu, tuan-tuan, malakatul maut yang bawa roh orang soleh ni pun cerita, ni dia roh si fulan sekian-sekian. Lalu naik bertemu dengan Allah. Kata Allah, uktub kitab abdi fi illiyin. Tolong tulis hamba aku ni, turunkan hamba aku, tolong tulis dia sebagai satu orang yang mendapat illiyin. Dia dua, tuan-tuan. Tak illiyin, sijin, dua. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila keadaan manusia sakit, tuan-tuan, berada dalam keadaan barzah, satu hadis Nabi, tuan-tuan, Nabi kata apa? Nabi kata apabila seseorang itu tidak diundang untuk berada di dalam barzah, kubur akan membicarakan. Kubur akan berkata-kata, ana baitul ghurabah, ana baitul wahdah, ana baitul dud. Kubur akan cakap, tuan-tuan, apabila faida dufina ahlil mu'min, faida dufina abdil mu'min, qala ahlan wa marhaban. Apabila, tuan-tuan, seseorang itu dibawa di atas perkuburan, bila sampai di barzah, tuan-tuan, duduk di atas perkuburan, pada ketika itu kubur akan membicarakan ana baitul ghurabah, ana baitul wahdah, ana baitul turab, ana baitul dud. Empat benda kubur kata, selamat datang, ni rumah perseorangan. Tak ada dua, tak ada tiga, tak ada abang, tak ada adik, bini pun tak ikut, tak ada. Ana baitul wahdah, ana baitul dud. Ini rumah ulat, tak ada ambipure, tak ada pewangi, tak ada aircon di sini. Ana baitut turab, ni rumah tanah, kata kubur. Apabila orang yang soleh, tuan-tuan, fa idza dufina abdul mu'min, apabila dibawakan orang yang soleh, hamba Allah yang beriman, qala ahlan wa marhaban, kubur akan kata, selamat datang, silakan duduk, wahai tetamu yang dinanti-nantikan. Wa idza dufina ahlul fajir abdul fajir, apabila satu-satu orang yang duduk di atas muka bumi Allah mendapat kemurkaan Allah, kata kubur, la ahlan wala marhaban, tak payah datang, kedatangan kamu tidak diundang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sudah pasti saya dan juga tuan-tuan sekalian akan merasai kematian. Sama ada kematian yang disebut sebagai mautul fajaah, kematian mengejut, ataupun kematian yang kita bersedia, tuan-tuan. Mautul fajaah, hari-hari kita mendengar
kejadian yang berkaitan dengan kematian mengejut ini. Tapi tuan-tuan duduk di atas dunia, buatlah persiapan. Kerana apa tuan-tuan? Orang yang baik setiap hari dia sibuk membuat persiapan kelengkapan hidupnya. Dia tak akan lupa buat persiapan untuk akhirat setiap hari. Daripada start celak mata sampai dia pejam mata pada waktu malam, semua amal harian dalam hidupnya berkaitan dengan akhirat. Makannya ibadah, berjalannya ibadah, pergaulan dengan kawan-kawan ibadah, istimta' dengan ahli keluarga, dengan isteri juga ibadah. Sebab itu para hadirin sekalian, kita nak dapat husnul khatimah, kematian yang baik yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri pun merasai sakit sakaratul maut. Maka tuan-tuan, kita apatah lagi, jadi buatlah persiapan untuk menghadapi sakaratul maut agar kematian kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar itu hadis yang kita baca pada malam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat menyentuh hati kita, dapat memberikan kesan untuk kita bersama-sama untuk nak jadi satu orang hamba yang disebut sebagai ahlan wa marhaban, kata kubur selamat datang. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar itu. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.